Maksud asaninya, Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah orang mukmin itu tahu siksaan yang ada di sisi Allah, nescaya tidak ada sesiapa pun yang mengharapkan syurganya. Dan kalaulah orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, nescaya tidak ada sesiapa pun putus asa terhadap syurganya. Jadi itulah nak ceritanya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berat, teruklah. Kalaulah kita nampak, kita tahu, kita berasa kita tak boleh masuk syurga sama, tak ada harapan nak masuk syurga. Pasal apa? Berat sangat siksaan itu. Seperti kita kata, kita hidup dalam dunia ni sikit je padahalnya, kena teruk tu pasal tak ada tak ada harapan, putus harapan. Kita gitu. Kita baru hak dunia, kita kata kalau hak nampak akhirat tu, azab tu, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun, dah kena lagu tu lah kita rasa tak ada harapan. Begitu. Tapi dia ada kan, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Ampunkan itu. Jadi sama ada kerana siksaan itu berat ke ataupun lama sangat ke, boleh jadi belakang. Katakanlah satu orang yang bunuh orang, bunuh orang Islam lah, bunuh orang Islam. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Misalnya dalam ayat itu dia sebut, siapa-siapa bunuh orang mukmin, bunuh orang mukmin, mana padahal dia tidak berhak dibunuh, tak ada sebab lah, maka balasannya ialah neraka jahannam. Dia akan kekal di dalamnya. Katakanlah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk siksaan dengan sebab dia bunuh orang, dia nak lama dah. Dan muka Tuhan kata khalidan fiha, kekal dalam neraka. Sehingganya buat-buat Khawarij dan setengah-setengah Mu'tazilah kata orang yang melakukan dosa besar ni kekal juga dalam neraka, tidak nanti orang kafir saja, dia kata. Tapi ahli sunnah takwil, dia kata khalidan fiha tu bukan makna kekal tu makna kekal buat selama-lamanya. Kekal dengan makna lama benar lah. Sebab kita kata kita duduk sini, kekal sini dah kita. Kita tak si pindah dah lah, tak si gilai. Kita nak kekal sini lah. Jadi kekal tu tak mati lah kau. Tak ada mana lagu tu kalau dalam dunia. Lepas tu tak ada kemungkinan langsung kau boleh pergi ke lain. Tak juga. Tapi kira-kiranya gitulah keputusan dari segi kecek bahasa tu. Tak apalah. Jadi dia kata sebab orang Islam ni kalau ada mengucap tu la ilaha illallah tu suk-suknya akhir-akhirnya dia masuk syurga juga. Jadi orang tak lama najak tu sebab dia katakan kekal. Biarlah kita kata kalau tubik juga pun tak apalah. Biarlah. Tapi bila kata kekal dia kan lama, kita nak tunggu setahun tu lama dah. Setahun awal tahu nak sampai ke hujung tahun lama. Lepas tu kalau dalam seksa dalam seksa penuh seksa sepanjang tahun. Kalau lama lagi kalau 2 tahun, enggak 2 tahun tak kekal lagi. Berapa puluh tahun. 4 tahun dia tu tahun mana? Tahun dunia. Kalau tahun dunia tu lama dah. Jadi kira-kiranya kalau Allah sebut, kalau dah seseorang mukmin dia tahu siksaan di sisi Allah, dia tak kira mukmin, tak kira kafir, kalau buat lagu tu, ni hukum dia. Kalau Tuhan tidak ampun lah kira-kiranya, tak ada harapan. Bila tak tahu.
Tak ada harapan. Dia nak dapat syurga Allah SWT, dia tidak akan menaruh harapan akan mendapat syurga Allah. Kalau melihat kepada satu kesalahan dia tu, kalau banyak lagi, kalau dia buat lagu tu sungguh, kalau dia jadi lagu tu sungguh, Tuhan tidak ampun. Macam mana? Itu maksud dia sini. Maksud sini. Jadi tak ada harapan dapat syurga tu, memandangkan lamanya tu ditanggung dia. Ataupun oleh kerana sifat manusia tu kan, kalau dia susah sikit dia merasa putus dah, lemah semangat dah, dia rasa tak ada harapan dah. Pesing manusia begitu. Kalau dalam dunia dia gitu dah, sekali dua gagal tak sih, lemah semangat. Padahal sekali dua baru tu dunia. Memang sifat dia. Jadi kalau tengok kepada hak neraka tu berat benar, lagilah putus harapan dia. Dan kalau orang kafir tu tahu rahmat di sisi Allah, tak ada seorang pun daripada mereka tu yang putus asa daripada rahmat Allah, daripada syurganya. Yang putus asa daripada mendapat syurganya, yakni syurga Allah, tak ada putus asa kalau tengok ke rahmat Allah SWT. Jadi sebab kita baca dah baru ni kan, rahmat Allah itu sabaqat atau ghalabat, ghadabi, mengalahkan, mengatasi, melebihi kemurkaan. Jadi atas dasar tu, mana rahmat tu lebih kuat lagi daripada kemurkaan Tuhan. Jadi ke mana-mana pun dia tidak putus harapan. Tidak kata tak ada harapan dah kita masuk syurga. Inilah alasan bagi setengah-setengah ulama yang mengatakan orang kafir pun, kalau tidak kafir sungguh, kafir juhud, kafir juhud orang panggil, kafir banyak macam. Dia hak lain-lain, kafir dalam keadaan dia tak tahu jahil ke, tak sapa agama, molek ke dia ke, ataupun dia buat kajian dah tentang agama tak ada sudah, mati tengah jalan. Kafir lagu tu. Dia nak kebenaran tapi payah sangat kebenaran dia, sebab dia duduk dalam masyarakat hak bukan Islam. Kafir belakang sekeliling. Kalau kena kita payah juga nak tukar kat agama tu. Jadi dia mikir-mikir mati dengan gitu. Dia tu paling molek lah, jurus lah kira-kiranya buat cara dia. Hak lagu tu. Jadi banyaklah hak ulama apa dah perincikan lagu ni dia kata di sisi Allah orang ni tidak kafir sebenarnya, tidak kafir semati. Hak kata kekal dalam neraka tidak. Tapi kafir di sisi dunia kita anggap kafir lah, apa memang kafir di sisi Allah. Jadi hak lagu ni dia kata ni, kalau dah tahu rahmat Allah, tak ada seorang kafir pun yang putus asa daripada mendapat syurganya. Apa gitu. Mana ada harapan jugalah. Kalau tidak dia tak kata begini. Jadi rahmat Allah tu kan mengatasi, melebihi kemurkaan dia. Kemurkaannya nyata melalui neraka. Tu kemuncaknya. Rahmat dia nyata melalui syurga. Itu kemuncak dia. Jadi akhirnya dia kata masuk syurga itu. Sebab apa? Sebab ni lah, inna rahmati ghalabat atau sabaqat ghadabi. Baru dia kita baca, rahmatku mengatasi, melebihi kemurkaanku. Jadi kemurkaan Tuhan itu dia ada hak, bukan tak ada su. Bukan tak ada su. Hak tak ada sunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahmat, sifat apa yang kata rahmat tu, satunya gitu. Yang keduanya apa yang kata lebih rahmat tu daripada kemurkaan Tuhan. Yang gini, rahmat Tuhan dia meliputi sekalian makhluk. Kalau manusia, atas manusia seorang kita kata, daripada dia dalam perut ibu lagi, benih lagi, jadi janin, jadi budak kanak-kanak, bayi, jadi remaja, semua ada rahmat Allah sampai ke mati. Rahmat Allah. Tapi kemurkaan Allah tak ada. Kalau bayi itu digugurkan, tak ada apa-apa dia. Hak salahnya orang yang menggugurkan tu, hak tu dosa saja. Dia tak ada apa bayi itu. Siapa dia jadi balik akil, memang dia cerdik lah, tidak gila, cerdik boleh. Lepas tu cukup umur, barulah kena murka tu kalau langgar tu.
Situ ya murka. Jadi hak mana lebih? Rahmat dengan murka. Murka terhad. Tak tu terhad. Kalau atas seorang manusia kita tengok. Semenjak balik barulah dikira. Baru dikira. Sebelum pada tu tak ada kena mengena dengan murka. Tak ada kena mengena. Tuhan tak murka sikit abuk. Kanak-kanak ke, kalau salah, kalau apa-apa, tak ada. Tapi rahmat ada dah. Itu maksud rahmat ni, mengatasi murka tu. Begitu juga orang lain-lain. Begitulah kalau kita tengok sakit dengan sihat, mana banyak. Banyak sihat, jajaran sakit kepalanya, ataupun selsemur jajaran. Jadi hak lebih banyak. Hak lebih banyaknya hak sedap, hak molek. Itulah rahmat, mengatasi kemurkaan tu. Jadi luah makna dia. Salah satunya yang kita sebut tadi, mengikut setengah-setengah ulama. Bukan semua ulama, Ulama kata semua ulama pula, bukan. Jumhur ulama kata dak kekal, kafir kekal dalam neraka. Tapi bagi orang yang kata tidak kekal, nisa dia pakai. Nisa dalil dia. Yang keduanya ayat tadi, orang Islam hak bunuh orang mukmin tadi tu kekal dalam neraka. Apa makna kekal? Apa makna kekal? Kekal sama-sama ke? Tak, ada pun tak tahu kata dia. Tidak kekal sama kan? Makna lama terlajak. Lama terlajak pun tubik juga. Kalau ahli sunnah. Jadi hak kafir dia pun kalau dalam Quran aku dengar pun dia kata kekal tu lagu tu. Lama tapi tubik juga akhir. Ni. Tubik juga akhir. Sebab dia kata kalau kita kaji Quran, tengok Quran, ahli syurga kekal dalam syurga ada. Syurga tu sendiri kekal ada juga. Tapi kalau ahli neraka kekal dalam neraka ada. Neraka tu sendiri kekal tak ada jelas. Tu sebabnya. Lepas tu tengok ni, tengok lain-lain, dalil-dalil lain. Lepas tu tengok apa nama ni, kasihan belah Tuhan, keadilan Tuhan, semua tengok, maha mengetahui Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Dia tahu orang ni setengah mana, dia tahu. Orang ni nak sungguh kau kafir, kau dengan sengaja kau dia pilih kekafiran itu dengan arti hak supaya dia rakyat dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Hak tu kau lagu mana? Kalau lagu tu sungguh, mana dia tahu benda ni betul, yakin dia benda ni benar, tapi dia tolak juga. Tolak tu apa? Zulman wa uluwa. Sebab kalau dia ikut cara tu tak boleh buat zalim, tak boleh makan harta orang, tak boleh menipu, tak boleh gapo. Dan untuk mendapat kedudukan, kerana kalau dia tua tu dia tidak dapat kedudukan. Hak lagu tu kafir sungguh, kekal dalam neraka. Kekal tu pun, nah kalau neraka tu sendiri tidak kekal, mana lama laju. Pak kita kata tak boleh buat main. Walaupun gitu, walaupun ulama kata tidak kekal tu, bukan dia nak royaknya azab neraka tu ringan. Sebab kita katalah tidak kekal, api ni pelita ni tidak kekal, ni tidak kekal dia. Pak tidak kekal pun sanggup letak jari. Apa buat api kecil je? Sanggup letak dah dulu nak tahu. Boleh lihat apa dia semendek pada dah. Tak payah sehari semendek. Nak gitulah. Tak ada siapa dia nak tak save lah kalau manusia tahu. Jadi tak lewat mudah, tak lewat main. Azab dia tu berat, teruk, tu sebab tu lah memang lagu tu. Jadi sanggup kau. Tu benda dia. Cuma benda ni itulah dia ada khilaf. Tapi ada ulama yang kata begitu, mengikut pengamatan adanya. Kalau kita bawa secara terbuka begitu, banyak faedah dia. Sebab ada orang yang bermasalah, dia fikir macam mana Allah SWT, di mana keadilan dia. Kalau kita betul lah jadi Islam, lahir dalam keluarga Islam, dia tak apalah. Tapi bukan dengan pilihan kita juga. Kita tidak isi boran. Jadi Islam mari dalam dunia ni dulu. Kalau boleh isi boran lagu tu, pakai isi boran belakang lah. Dah kalau jelas tak tahu belakang, tak tahu. Orang ni lahir sini, orang ni lahir sini, orang ni lahir mana hak tepat, tak tahu mana Islam. Macam mana tiba-tiba dia jodoh setakat mana dia boleh. Kadang-kadang kita tengok orang kafir jauh lebih jauh daripada orang Islam.
kekal dalam neraka mata-mata kan. Situ dia lemah. Tapi kalau kita kata macam tadi, benda ni masih khilaf lagi. Betul akidah, tapi akidah pun masih khilaf lagi. Sebab akidah ni ada akidah tak ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf tu kalau kita rasa lebih baik kita kemukakan kepada masyarakat, lebih menarik dia, tidak menimbulkan keraguan, keresahan, lebih baik kita bawa tu. Tapi dengan cara ayalah sepandai ayat tadi. Kebanyakan ulama kata begini, tak kekal sungguh, neraka tu pun kekal. Tapi segolongan lagi tak tahu lagi mana sebenarnya betul. Tapi kalau kita tengok sini apa makna dia kata, itulah yang jadi pegangan kepada golongan ini. Walaupun dia minoriti, tidak semestinya minoriti itu di sisi Allah tak betul. Berapa banyak orang minoriti kadang-kadang dia lebih kemas. Dia lebih kemas. Jadi kita tak boleh pakai teori demokrasi. Tak boleh. Demokrasi dia kata lebih banyak tu mana benda dia, tu betul dia. Ada dalam Quran kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Tapi kebanyakan manusia tu tak erti. Kebanyakan majoriti tak erti. Memang sungguh lah. Kalau kita nak kata orang cerdik, mana ramai orang tak cerdik. Ramai tak cerdik. Tentu tu. Jadi tak mesti hak ramai tu maknanya dia benar, dia lebih. Tak mesti benar dari segi teori demokrasi, betul lah hak tu. Tapi kalau dari segi agama tak boleh kira gitu. Jadi supaya kat sini apa makna? Kalau orang kafir tu dia tahu rahmat yang ada di sisi Allah, nescaya tidak ada sesiapa pun yang putus asa terhadap syurganya. Apa makna? Dia pergi situ lah. Rahmat Allah luas, keadilan Allah, maha lembut Allah, maha mengetahui Allah. Semua cuma kita perhati sifat-sifat dia. Kalau kita kata kalau tidak dia bahaya. Orang kafir kata lebih kurang Yahudi jugalah orang Islam. Yahudi kata pokok dia saja masuk syurga. Orang Islam kata dia saja masuk syurga. Baik setara mana pun tak boleh masuk neraka. Kalau pokok kita masuk sebentar aja. Lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kita kalau kena api neraka pun sebentar beberapa hari. Tu Yahudi. Kita nak kritik Yahudi, kita sendiri boleh kutuk. Orang akan boleh kata gitu. Sebab zaman dunia ni zaman orang kritis. Macam-macam orang ngaji. Dia tidak mudah nak terima buta gitu. Dia akan soal jawab. Jadi kita kata sebenarnya orang Islam masuk neraka juga. Sebab dia kata tak masuk neraka. Jadi kalau orang kafir, orang jahat tu masuk neraka, supaya orang Islam masuk neraka. Ni kan? Molek tu lagu tu. Kalau kata lagu tu, lepas tu atas dasar jahil ke apa, kebetulan dia tak erti, tak pernah dengar pun Islam. Cuba kita bayar kat satu negeri tak pernah dengar, ubah pun tak aja dengar. Tiba-tiba dia hidup dalam keadaan lagu tu mati, masuk kekal dalam neraka. Bapa lah Tuhan buat begitu. Dia mari. Situ susah lah. Di situ kita perlu pendapat-pendapat awak lagu sani. Pendapat-pendapat awak lagu sani. Pendapat lagu sani dia meredakan gelora ataupun tekanan jiwa. Jadi duk tanya macam-macam. Setengah-setengah orang dia buat ikut Tuhan lah, bukan hak dia. Buat nyaya ni kalau hak orang lain. Ni kalau dia kata ayah dia dalam sakut, dalam bekas, dalam raga tu ayah dia, ikut dia nak ambil mana nak melek. Okey. Memang mudah lah kata gitu, kita kecek gitu. Tapi kalau kita kata ayah tu lain, dia tak ada perasaan halu. Dia tak ada sedih, tak ada gapo. Pakai mati gitulah kena sebelah. Orang ni Tuhan juga yang buat orang tu ada perasaan halu lagu tu. Kalau anak-anak dia sedih mati, dia jerit serupa je orang kafir Islam pun. Kalau dia ditimpa bencana, serupa sedih juga. Dia ada simpati, dia ada kesian belah, dia ada kasih sayang, semua ada. Apa-apa gitu. Kita tak boleh buat apa-apa homotel. Setengah orang dia kata apa-apa homotel tengok merah buah tu. Tu dia tebal. Ikut dia, muka hak dia. Tidak ada zalim, muka hak dia. Kalau orang lain dia gitu baru gitu. Buah homotel lain, orang lain. Dia mari fikir lagu tu sudahlah. Sebab tu kita kena ada jawapan ni. Sekurang-kurangnya biarlah hak tak mengaji ni, biar hak mengaji dia kena tahu. Ya ada juga khilaf benda ni. Bukan semua sepakat. Jadi kalau kita kata lagu tu lebih tenang,
orang. Lebih tenang. Cuba kita kata, bayangkan orang baru masuk Islam, dia solat duk jerit lagu mana nama ayah dia usaha dah, tapi tak saya masuk Islam, tapi mak ayah dia juga tak ada gapo. Lagu mana perasaan dia. Tapi kalau kita cuba royak ke dia gini boleh jadi dia tenang, tapi kena usaha semacam dakwah tu bila dia masuk Islam tu. Sebab gini kalau tak masuk Islam tu kan dia boleh riba, dia boleh gotong, dia tak tahu gapo kan. Sedangkan benda tu pada hakikatnya buat nyaya kat orang. Sedar kau tak sedar kan hakikatnya buat nyaya kat orang, menzalimi orang. Jadi bila kita dakwah dia kepada Islam supaya dia terhindar daripada benda tadi, dia tahu sakat dia. Dia tahu batasan dia, ni boleh, ni tak boleh. Bila kafir, dia tetap buat benda tu. Misalnya nak gugur anak, tak ada satu, dia gugur lah. Dia tidak berasa bersalah, dia tak tahu rasa pahala. Tapi kalau duduk dalam Islam, lain. Dia pahala, dia terpelihara daripada sebab-sebab yang membawa kepada neraka. Kalau orang Islam buat pun dia masuk neraka juga lagu tu. Dia nanti orang kafir. Jadi kalau orang kafir dengan sebab dia kafir tak masuk neraka, apa gitu? Memang perbuatan tu jahat, perbuatan tu durjana. Tak kira nanti orang Islam buat, orang kafir siapa pun. Jadi masuk akal. Menasabah kalau Tuhan nak masuk neraka, siapa pun. Tapi kalau masuk Islam, dia selamat. Dakwah tu kena dakwah. Lepas kita kata kalau lah ni neraka tu tidak kekal, kafir boleh jadi keluar daripada neraka. Apa yang Nabi gomoh duduk dakwah tu? Siapa tak tidur gini. Kalau anak kita nak masuk JIS setahun pun tak tidur dah kita. Tidak gitu. Sedih dah. Kalau kira pun jangan buat benda lagu ni. Larang dia, jangan. Benda lagu ni jadi lagu ni boleh jadi bedek boleh. Bedek takut dah kita. Kayak gitu. Jadi dia memang benda tu memang tak molek. Akibat dia tak molek mana-mana. Gak main dengan neraka ni bukan dengan J dunia, tak tahu mana. Setara tu orang takut dah. Gomodak ahli masyarakat tu royak. Jangan buat lagu ni. Sebab apa? Sebab dia sayang lah. Tak sewi anak buah dia terkena bencana, susah, diseksa sikit pun tak sewi. Tak ada satu. Jadi benda ni tidak je. Tapi kalau lah royak gitu, boleh jadi sedap hati pula manusia ni. Itulah hikmat tidak royak tu. Sebenarnya masuk Islam, kafir masuk neraka. Yalah sungguh. Memanglah bila dia jadi kafir, dia akan buat banyak perkara lah. Hak tak betul tu. Setara Islam tu pun buat lagi hak tak betul, yang menyebabkan masuk neraka. Gitu. Jadi benda ni masih khilaf sebenarnya. Kalau zaman dulu hak berpendapat gini antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Itu antara berpendapat neraka ni tak ada kata kekal. Neraka tu sendiri. Jadi kalau kata dalam Quran kekal, sebut tadi lah ayat Quran tadi. Orang Islam dia kata kekal je dalam neraka. Kekal kau. Gitu. Lepas tu kalau hak zaman kemudian dia ramah juga. Antaranya Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltu. Boleh tengok dalam kitab dia Al-Islam wa Aqidah wa Syariah. Dia ada sebut perincian dia tu. Hak lagu mana hak kata kafir kekal dalam neraka. Dah kalau hak lagu ni hak ni tidak kekal dalam neraka kata dia. Jadi hak tu pendapat yang bagian molek sebenarnya. Adalah keadaan kita menghadapi orang-orang yang banyak sikit. Sekarang ni orang Islam bukan orang kafir. Orang Islam sendiri pun dia tak faham. Banyak perkara yang dia ragu tentang agama dia sendiri. Usah kau orang kafir. Jadi dia kena buka biar dia gap dia masalah dia gap dia. Hak dia tak puas hati ke dia. Hak tak puas hatinya Tuhan apa tidak ada situ. Misal seperti ni. Jadi kita kena penyelesaian yang soalan ni lah. Bukan sepakat hak ni masih khilaf lagi. Gitu. Jangan kita kira mudah, jangan buat keputusan ikutlah, mungkin tak ada kena mengena dengan kita. Memanglah tak kena mengena dengan kita. Tapi Tuhan kan boleh takdir juga kita orang Islam pun jadi murtad, kau jadi gitu gini wal'iyadzubillah, kita tak khabar. Tak boleh, tak mungkin. Jangan sedap hati sangat. Kena ada kata dia belah mikir kau orang simpati. Andaikan kita duduk di tempat dia, kita nak kena fikir lagu tu. Setengah-setengah kan kita fikir.
dia kira dia mudah. Anak dia ada jari ni, ada kan jari ni tambah tu, tak ada fungsi apa-apa. Orang tanya, boleh ke tak boleh? Kata dia ubah kejadian. Senang, bukan tidak anak dia, anak orang lain. Cuba kalau kena anak dia, tak boleh. Sebab tu orang alim dia kena sensitif, dia kena kesian. Cuba jadi sebuah orang lain walaupun dia tidak kena. Apa kalau geraknya kejadian Allah umumnya 5 kena 5. Jadi kalau gerak tu tidak ubah kejadian Allah, jadi serupa dengan kejadian Allah, fasa serupa juga orang bulu rabik kan, nak sebut baca Quran pun tak betul. Tapi doktor boleh jahit. Jadi waktu tu kalau kita jahit tu mengubah kejadian Allah, tidak mengubah hak kejadian Allah umum biasanya. Rabik gitu kan? Tidak. Jadi kalau kita buat molek, itu makna mengembalikan kepada kejadian Allah yang asal. Hak tu lah sepatutnya molek. Lok gitu, hak tu tidak kejadian Allah. Tapi kadang-kadang dia mudah ya buat putusan. Pasal apa? Tidak kena dengan anak dia. Boleh aku tu. Boleh. Jadi kita kena fikir benda gini pun begitulah. Habislah situ. Lepas tu cerita Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah royak ada satu orang, dia tak ada buat kebajikan apa satu, tak ada dalam hidup dia. Ni cerita sedap hati belakang ni kalau nak kira ni. Sedap hati gitu. Tapi tak lewat sedap hati gitu. Tak apalah, baca dulu ada. Nak rayaknya rahmat Allah ni luar, mengatasi, melebihi kemurkaan dia. Jadi dia tak ada buat apa-apa. Dia kata kepada ahli keluarga dia, kalau dia mati bakar dia. Bakar. Lepas pada tu perlu separuh daripada abu mayat dia tu di laut, di darat, dan separuhnya di laut. Perlu tabung biar angin bawa pergi ke mana-mana ikutlah. Bapa dia buat gitu. Dia kata demi Allah, kalaulah dia ni dah ke Tuhan, kata dia, dah ke Allah, kata dia, kalau dia dah ke Allah, tentu dia seksa aku, kata dia, dengan seksaan yang tidak ada dia buat ke orang lain. Berat benar aku kena. Kira-kiranya akulah paling teruk. Tak ada orang lain dalam dunia ni setara tu kena aku. Bila orang tu mati, dalam setengah-setengah riwayat, orang ni dalam riwayat Bukhari ada sebut, dia kata dia ni kerja dia jahat lagu mana? Nabash. Zaman itu dia ada orang pergi tandai mayat kan, kapal ke pun dia korek kubur tu, dia ambil kain kapal. Lepas tu tinggal mayat tu telanjang pun gitulah dalam kubur tu. Jadi dia basuh semula jual. Namanya itu payah kain kan, lagu tu nyodoh. Ambil kain putih tu buat jual. Jadi dia ni lagu tu. Tapi sebenarnya kalau kita perhati, riwayat cerita-cerita ni dia ada beberapa macam, dia tak serupa tu. Macam ni yang kaya ni, kalau kaya nak pergi korek kubur buat apa dia, kita kata dah kaya. Ni maknanya banyak cerita lagu ni, beberapa cerita. Bahkan kalau kita tengok dalam setengah-setengah agama kan, macam agama Hindu, agama Buddha, setengah-setengah, bukan semua. Puak-puak ni kalau mati mayat dia bakar. Dia bakar. Apa bakar tu asas sila. Kira-kiranya kalau kita tengok dalam kitab hadis kita ni lah antara sebabnya. Jadi mari situlah. Siapa juga penyembahan lembu, anak lembu apa kan, dia ada juga dalam Quran, puak Musa Samiri itu. Kira-kiranya mari situlah. Jadi ada tu silsilah dia. Betul tak betul tu soal lain. Tapi orang ni dia buat gini ni bukan satu ajaran agama dia. Kalau agama dia ajar lagu tu, pakat buat lagu tu belakang, tak ada lah kelebihan dia. Memang buat lagu tu. Ni masa tu tidak buat gitu, dia seorang nak buat lagu tu nya. Dia seorang. Lepas tu bila dia mati, dia pun anak-anak dia buat gitu, semua dia suruh. Lepas tu cerita ni tidak berlaku lagi. Moga akan buat ni dia kiamat esok.
Tak tahu kiamat lagi. Tapi Nabi SAW royak dah akan berlaku. Royak dah akan berlaku. Lepas tu Tuhan pun suruh. Dia guna, Allah suruh amarah. Dia guna amarah ni fi'il madhi ni kena sudah. Dah. Bukan suruh ni masa lepas. Dah. Muka tidak hari bangkit lagi ni. Tapi dia guna masa lepas dia guna. Sebab apa? Nak royaknya benda ni pasti akan berlaku lagu ni. Pasti akan berlaku lagu ni. Supaya lepas dah. Hak lepas dah kan dia pasti. Lagu mana-mana tu. Hak ni walaupun tidak lepas lagi, oleh kerana Allah akan buat lagu ni lah pasti. Jadi dia guna fi'il madhi. Dia guna perkataan yang menunjukkan masa lepas. Ni tak berlaku lagi. Allah SWT pun suruh daratan, bumi, kumpulkan hak sebanyak mana ada atas muka bumi ni, lekat di kulit kayu, kau lekat di daun kayu, kau lekat di mana-mana, kau kita kata di dinding rumah kau, kumpul mari. Hak dalam laut tu pun begitu juga. Duduk dekat mana, celah mana, mari lah kau kumpul, biar jadi dia orang tu. Jadi masing-masing kumpul patut meta jadi royak ni. Nak jadi ni setara kita kecek, kita ada habis kecek sejadi dah. Ni cerita ni. Lepas tu jadilah, jadi dia. Tiba-tiba diri tegak. Orang sana. Tuhan pun tanya dia, apa mu buat gitu? Apa mu buat gitu? Dia kata, Tuhan, tak ada kena lain buat tak takut kamu lah. Tuhanku takut kamu, kata dia. Kau maha tahu. Aku kata dia sungguh. Aku takut kamu, tak ada kena lain, mu tahu. Faghafarallahu lahu. Dengan sebab tu Allah SWT ampunkan dia. Dengan sebab tu. Jadi hendaknya takut kepada Allah SWT. Percaya kepada dia ada, dia tahu. Percaya Tuhan tu ada, tak lewat main-main. Ni tak ada ke satu. Tuhan boleh ampun. Tuhan boleh ampun. Hak tu yang kata tadi tu, kalau orang kafir tahu rahmat di sisi Allah, tak ada siapa pun yang putus asa terhadap syurga. Tengok orang ni, Allah SWT boleh ampun. Jadi kalau kita ada banyak lagi, nyada kita kata, banyak lagi hak kebajikan ni buat, insya-Allah tak serusi lah. Tak serusi. Kalau dekat-dekat nak mati terutamanya tak serusi. Ingat ni. Setara ni Tuhan boleh ampun. Kita lagi lah kalau tak buat. Tapi jangan berasa sedar hati. Jangan sedar hati, jangan suruh banyak dah. Kita buat tu jangan. Dia kena berasa tak ada gapo, rusi juga. Tapi percaya kepada Tuhan, harap dia. Kena gitu. Jangan berasa sedih sangat. Sebab apa, ingat ni, setahun tak ada gapo dia boleh buat gini. Kalau kita ada sikit sekarang, insya-Allah tak terus. Percayalah, percaya ke dia, harap ke dia. Tak sudah harap orang lain, harap ke dia. Gitu, insya-Allah kita selamat. Gitu lah. Tapi nak kata jamin boleh apa ni senang hati gitu, tak boleh juga. Jadi keadaan kita je kena duduk antara takut dengan harap dia. Jangan terlalu harap sangat. Sebab tak ada jaminan Tuhan nak ampun ni atas orang dia ada. Dia maha tahu. Kita tak tahu. Setara mana ikhlas. Kalau dia tak ampun, boleh juga. Orang saat ni kalau dia nak saya sodok, tak boleh. Memang ada sebab. Ada sebab. Tidak kata Tuhan wajahnya. Tak. Jadi nak takut sangat pun tak boleh, nak harap sangat pun tak boleh. Jadi ni lah, ada adik-adik lagu ni, ada adik-adik yang memberi harapan tu terlalu banyak sangat, melimpah ruah. Kadang-kadang adik-adik tu menakut-takut gitu. Takut. Padahal banyak dah molek kita buat, takut lagi. Nak suruh mari Hasan ni lah, molek lah kadang lagu tu. Molek. Memang dikehendaki gitu. Tapi jangan sedar hati, tak apalah. Jadi hadisnya ada beberapa. Cuma perawi dia sebut celah ni. Dia sebut celah. Cuma hadis tu kita baca dah baru ni. Hadis Abu Hurairah. Tak apalah, terjemah sekali lagi. Ada satu orang tu dia menzalimi dirinya sendiri. Mana tak ada buat kebajikan, apa buat dosa ada. Bila dia nak mati, dia pesan kepada anak-anak dia, kalau aku mati, mu bakarlah aku. Lepas tu mu giling aku. Giling kan biar lumak. Giling. Giling. Gitu. Lepas tu perlu hamburkan, taburkan
abu aku tu di angin yang lalu di laut. Dia kata demi Allah, kata dia, kalau Tuhan dahlah dia ni, kalau boleh ke Tuhan, kira-kiranya mana dia buat gitu tu, tak ada ke Tuhan tak boleh ambil kau. Kalau dia kata lagu tu, mana kafir. Kalau kafir, macam mana boleh Tuhan ampun? Dia ada beberapa masalah. So kata. Yang kedua, dia kata demi Allah. Jadi orang kata demi Allah ni, mana dia percaya kepada Tuhan. Sebab tu Tuhan boleh ampun. Mestikah kalau orang tu kata demi Allah tu dia Islam? Berapa banyak kafir Quraisy, dia pun demi Allah juga. Dia pun guna Allah juga, tapi dia sirik. Allah pun dia percaya juga, tapi dia sirik. Lagu tu tak boleh, Tuhan tak ampun. Tapi apa makna dia kata Tuhan ampun sini? Situ jadi bercakap. Jadi adakah orang yang menganggap Tuhan ni, kalaulah dia dah, jadi dia buat gini supaya tak dah, tu Islam? Itu cara tak kenal Tuhan. Itu kan lagu tu. Apa lagu mana? Itulah benda je. Di sini cuba tengok. Kalau dalam syarah Imam Nawawi dia sebut, ikhtalafa ulama fi ta'wil hadzal hadis. Ulama berbeza pendapat dalam mentakwil hadis. Ni apa maksud? Sebab tadilah muskilahnya tak adilah. Kalau kafir, macam mana Tuhan ampunkan dia? Kalau kita kata tidak kafir, tak kafir kau lagu tu. Maknanya orang yang kata kalau buat gini Tuhan tak boleh pegang dia, terlepaslah dia daripada Tuhan. Sedangkan mana boleh, tak ada benda terlepas daripada Allah SWT. Orang yang percaya boleh terlepas gitu, kira tidak Islam. Kalau tidak Islam, Tuhan ampun lagu mana? Soal dia kata demi Allah gitu-gitu, maknanya dia percaya kepada Allah. Tak mesti hak tu. Dalam Quran berapa banyak pokok kafir Quraisy tu, kalau tanya siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Allah. Orang tidak jadi Islam dengan kata begitu saja. Okay? Jadi hak makna ke mana sebenarnya? Sini. Sebab tu jadi ulama cuba takwil tu, cuba ayat maksud dia. Hak sepatutnya gini, barulah masuk molek. Ada satu golongan kata tak boleh kita pakai hadis ni dengan makna orang dia menafikan kudrat Allah. Mana bila dia buat gitu, Tuhan tak dapat kumpulkan dia, tak dapat pegang dia. Tak boleh pakai gitu. Sebab orang yang syak tentang kudrat Allah kafir. Ya tu. Lepas tu di akhir hadis ni dia kata saya buat gini tidak kerana lain melainkan takut kepadamu. Orang yang takut Tuhan ni bukan kafir. Takut Tuhan pula nampak bercakap. Orang kafir tidak takut kepada Allah, dan Allah tidak akan mengampuni orang kafir. Jadi puak-puak dia kata ada dua takwilan. Kita kena pakai gini. Yang pertama, makna dia la in qadara alayya al-'adab. Yani kalau Allah SWT takdirkan aku, qadara dengan makna takdirkan, tetapkan kepadaku azab. Kalau Tuhan sudah memutuskan kepadaku nak seksa aku, makna gitu, berat benar aku. Dengan makna Tuhan, kalaulah Tuhan ni sudah takdir aku kena seksa, berat benar aku. Tak ada orang lain yang lebih tunjuk daripada aku. Satu makna dia. Yang kedua, qadara di sini dengan makna dayyaqa alayya. Kalau Allah SWT menyempitkan, kalau Allah SWT himpit aku, menyusahkan aku, nak menyusahkan aku lah, nak seksa aku, gitu maksudnya. Sebab dalam Quran kata faqadara alaihi rizqahu, Tuhan menyempitkan rezeki dia, menghimpitkan rezeki dia. Jadi qadara dengan makna menyempitkan, menghimpit, menyusahkan. Jadi sini kalau Tuhan nak menyusahkan aku, nak seksa aku, berat. Gitu takwilah dia. Satu golongan kata lafaz ini dak mengikut zahir dia kata. Mengikut zahir. Kalau aku nyedai Tuhan, memang gitu. Memang gitu kata dia, mengikut zahir. Tetapi orang ni dia kecek, dia tak khabar ke diri. Tu dia, tak khabar ke diri. Wa huwa ghairu dhabit li kalamihi wala qasid li haqiqati ma'nahu wa mu'taqid laha.
bal qalahu fi halatin ghalaba alaihi ad-dahsh, ghalaba alaihi fiha ad-dahsh wal khawf wa shiddatul jaza' bihaitsu dhahaba tayaqquzuhu. Begitulah seterusnya. Mana orang ni kecek ni tak khabar, dia terlanjur takut betul tu kan. Tubik qasi. Tubik qasi dia kata begini ni, macam dia menafikan sifat Tuhan. Sebenarnya tidak. Orang tak khabar. Kalau dalam istilah pokok tasawuf dia panggil ni orang yang maghlubul hal. Maghlubul hal. Orang yang lagu ni Tuhan tak kira. Tuhan tak kira. Jadi orang nak semua dengan orang lalau, orang tak terlupa, orang tak ingat, Tuhan tak seksa, tak kira orang lagu ni. Supaya baru ni kan kita jumpa satu orang tu, bila dia jumpa kan unta dia tengah pada pasir tu, hilang unta dia. Bila jumpa tu dia kata ke dia kan, dia kata anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata kan, suka terlajuk, ya Tuhan, engkau hambaku, aku Tuhanku. Kata dia tidak kata ya Tuhan, kau Tuhanku, aku hambamu. Terbalik jadi dia tidak maksud tubik tu tak ada arah rasa, jadi di luar daripada kawalan fikiran dia. Tubik tu kerana terlalu gembira. Salah. Jadi orang ni pun gini dia juga keadaan salah. Jadi tidak jadi kafir dengan sebab tu kata dia. Sebabnya kita kata kita kena pakai dengan makna asal ni. Ada dalam hadis yang lain sebut gini, apa yang aku suruh buat kamu ni, buat bakar aku dah tabur abu tu gitu, buat apa? Fala'alli udhillullah. Dia sebut ai ughayyibu anhu atau ughayyabu anhu. Mudah-mudahan dengan cara lagu ni Tuhan tak boleh pegang, tak jumpa Tuhan cari aku. Gitu. Udhillullah tu bukan makna aku menyesatkan Allah. Tak, apa nak menyesatkan Allah je. Makna Tuhan tak jumpa aku. Pasal hancur lumat, tak ada apa, dia jadi debu. Dia kata gitu. Jadi hak ni menunjukkan hak tadi dia kata, memang dia kata sungguh. Bukan tak perlu takwil. Memang dia kata sungguh. Tapi tak apa, sebab apa? Sebab dia ni tak khabar diri. Kadang-kadang tak khabar dia kata begini. Supaya juga misalnya kalau orang tu bunuh diri, ini kira hukum. Benda tu tak molek ke pasar, hak tu kira hukum. Sebab orang bunuh diri ni banyak macam. Ada dia bunuh diri, dia khabar paksa. Ada oleh kerana dia tertekannya kuat sangat, dia tak khabar, macam dia ngigah. Katakanlah dia terjun bangun ni, tak boleh lagi kita kata dia tu kafir ke. Dia tu kekal dalam neraka ke, termasuk dalam hukum Nabi royak kekal dalam neraka juga, supaya orang bunuh orang Islam lah. Orang yang bunuh diri ni pun lagu tu juga. Kekal tu dengan makna kekal kepada biarlah waktu kita berhadap. Jadi tak boleh kata lagi, Tuhan saja yang tahu hak sebenar. Sebab tu dalam Islam sahabat Nabi dulu ada orang bunuh diri. Cuma Nabi tak pergi sembahyang, nak royak dia tak suka, tak galak, dia tak sedih. Dia berlawan dia pula, Tuhan murka, dia nak minta rahmat pula, berlawan dia lah. Jadi kalau dia Nabi sembahyang, mana minta rahmat. Sedangkan orang buat lagu ni murka, tapi dia suruh sahabat dia sembahyang. Mana Islam. Kalau tidak Islam, suruh buat apa? Cuma dia tak pergi. Dia tak pergi mayat. Dia tak pergi tu, besar dah tu. Dia pergi saja tu besar dah tu, keberuntungannya. Kita kata tak apa, tapi nak ayatnya Islam. Orang Islam yang kita maklum Islam, dia bunuh diri pun kira Islam. Kapan dia uruskan jenazah dia sebagai orang Islam. Dan hakikat dia tu kekal dalam neraka. Hukum kata dalam hadis kata tu, yalah kau akan jadi kita atau tidak, surah Tuhan. Hak tu, hak dia kata kekal tu kalau khabar. Ingat, ni kalau tak khabar. Ini contoh. Contoh lain, seorang ibu, anak dia jatuh dalam parit. Katakanlah dalam parit musim banjir. Kadang-kadang buatan saya terlanjut, dia tak khabar ya dia tu siapa dia. Dia terjun kata, maksud dia nak selamatkan anak dia. Dia tak khabar dia tu sendiri, tak pandai berenang, mati kedua. Kan banyak cerita lagu ni. Dia tu masa terjun dia khabar ke tidak? Kalau dia khabar, sudah boleh, dia tahu kalau dia terjun tu mati, bunuh diri. Macam bunuh diri lah.
Tapi dia tak ada nak mikir gapo macam terlupa. Ya dia tahunya nak selamat anak dia. Biarlah dia dalam bahaya. Biarlah dia dalam. Itu perasaan. Hak lagu ni lah orang panggil orang maghlubul hal. Orang yang diri dia di luar kawalan dia. Hukumnya lain. Hukumnya lain. Supaya sini lah. Dia macam menafikan sifat Tuhan. Macam Tuhan tak ada nak ikat dia, tak boleh. Walaupun dia kata gitu, nampak salah. Nampak salah. Tapi dia tak khabar kecek tu. Kenapa tak khabar? Pasal dia terlanjur takut. Tu berkosi. Itu. Jadi dia ni, dia Islam lah. Bukan jadi kafir. Bukan dia tidak percaya kepada sifat Tuhan. Dua pendapat. Selagi. Wa qalat ta'ifatun. Satu golongan ulama kata ini termasuk dalam majaz kalamil Arab. Ini bahasa kiasan, bahasa Arab ni. Demo ni guna lagu tu. Orang panggil masjus syak bil yaqin. Mana campur antara syak dengan yakin. Ini satu uslub bahasa Arab. Misalnya dalam Quran kata Yazur Nabi kata wa inna au iyyakum la'ala hudan. Kami ke atau kamu yang berada di atas petunjuk? Bapa Nabi tidak yakin kau di atas petunjuk. Dia kata begitu. Atau tu dia yakin dah. Dia yakin dah. Cuma kita buat kita ni bebas. Jadi semua tak ada. Kosong. Kalau fikir cara kosong-kosong pun, cara muka cara aku lebih betul. Kalau fikir kosong-kosong, fikir aku pun kosong, fikir kamu pun kosong. Tentu sekali manusia yang waras akan kata cara aku ni yang betul. Akunya yakin dah. Tapi kecek tu cara tu kita maknanya buka. Tidak kata berat alik kita lah. Gitu. Dari segi kepercayaannya kita percaya dah kita tu betul. Ni orang panggil masjus syak bil yaqin. Ada penggunaan bahasa Arab gitu. Jadi rupa dia macam syak, tapi yang dimaksudnya yakin. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, satu golongan mengatakan orang ni dia jahil salah satu daripada sifat Allah. Dia tidak jahil semua sifat Allah. Dia tidak jahil semua sifat Allah. Ulama khilaf tentang kafir ke tidak orang yang jahil sifat Tuhan. Terutamanya kalau dia jahil susah. Dia jahil. Kafir ke tidak? Tuhan ada. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Kuasa. Tapi ada sifat Tuhan dia tak tahu. Itu sifat Tuhan juga. Jahil. Dia jahil. Kafir ke tidak? Kata Qadhi Iyad, antara orang yang mengkafirkan orang lagu ni ialah Ibnu Jarir At-Tabari. Abul Hasan Al-Asy'ari di peringkat awalnya kata lagu tu juga. Dan ramai lagi orang lain mengatakan tidak jadi kafir dengan sebab jahil mana-mana sifat Tuhan. Satu, dua. Dan tidak orang ni tetap beriman, dia kata. Berbeza dengan kalau dia menafikan. Dia menafikan, ni betul, bukan sifat Tuhan. Dia tidak lagu, dia jahil. Jahil lain, nafi lain. Nafi setelah tahu. Hak ni pendapat hak ni tidak jadi kafir ni. Inilah pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari kemudiannya. Dia pilih hak ni. Sebab apa? Dia tidak i'tikad ni orang lagu ni tidak i'tikad Tuhan. Tak ada sifat. Dia tidak i'tikad. Cuma dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi tidak jadi kafir. Katakanlah orang ni hak berkenaan dalam masalah ni dia tak tahu sifat. Tak apa lagi dia Islam lagi. Dalam keadaan dia terima Allah tu sebagai Tuhan dia. Dan banyak dah sifat-sifat lain dia tahu. Sebabnya ini sebut Imam Nawawi di sini, kalau kita nak tanya orang lah, tahu ke tidak semua sifat Tuhan? Kata dia bergerak lagu tu nak suruh tahu belakang lah, baru Islam. Dia kata, walau su'ilan nas 'an as-sifat la wujidal 'alimu biha qalilan. Kalau kita nak tanya orang, orang tahu belakang sifat Tuhan, tanda terlepas. Sikit nah kata dia lagu tu tidak Islam lah, mana kafir. Hak alim pun tak tahu juga orang ada. Dia ingat kau 99 itu je. Bisa aja kita kata. Rupanya tak banyak lagi sifat tu. Pas banyak lagi tu ada hak terlepas. Ada. Jadi orang ni kalau dia cahaya tadi dia ingat dengan cara lagu tu dia terlepas. Tuhan tak ada ingat dia. Gitu. Dia terima. Kalau terima lagu tu dia tetap Islam.
Sebab kalau kita kata tidak Islam, macam mana Tuhan ampun? Ini Tuhan ampun, mestilah dia Islam. Itu pendapat yang keberapa? Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Pendapat yang keenam, ada juga ulama yang mengatakan orang ni sebenarnya duduk di zaman fatrah. Zaman fatrah, ketika mana semata-mata ada tauhid sahaja tu, mada iddah. Hak lain-lain, hak secara terperinci gini-gini, dia tak tahu pun tak apa dalam keadaan itu. Tidak dia ditaklifkan dengan hak lagu tu sebelum datang syarak, mengikut mazhab yang sahih. Ini berdasarkan firman Allah SWT, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa manusia selagi kami tak utus rasul. Jadi orang yang zaman fatrah tu dia putus dah. Rasul dulu dengan rasul kemudian dia putus. Zaman tu banyak bercelaru. Banyak celaru. Ajaran agama ni tidak betul-betul kemak. Tidak tersebar dengan mulia. Putus. Zaman tu jadi hak ni orang zaman tu. Dengan sebab inilah dia tak tahu hak tadi tu tak apa. Dia tetap Islam. Dia tetap Islam. Itu yang kena. Yang ketujuh, satu golongan pula mengatakan boleh jadi juga orang ni berada di suatu zaman yang mana syariat mereka nya boleh dimaafkan orang kafir. Orang kafir pun Tuhan boleh ampun, boleh maaf kalau kikih lagu ni boleh jadi, kata dia. Ada juga berpendapat begitu. Ini yang ketujuh, berbeza dengan syari'ina, beza dengan syariat kita. Tapi Ibn Nawawi tak setujulah ni. Dia kata ini termasuk dalam mujawwizatil uqul 'inda ahli sunnah, tak boleh. Lepas tu hak jelasnya dalam syariat kita nya, dalam agama kita nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik Tuhan tak ampun, hak lain tak apa, boleh jadi dia ampun. Jadi hak ni kalau syirik, kalau kafir tak dia ampun. Jelas. Tapi ada ulama kata boleh jadi, dulu tidak gitu. Dulu tidak gitu. Banyak perkara hak tidak samanya. Tapi ahli ni kata dah, hak tidak serupa tu syariat. Dari segi akidah serupa, dia kata. Akidah serupa. Cumanya akidah serupa pun dia tak ada beza langsung kau. Betul-betul serupa dengan ni. Sikit rambut tak ada beza. Tak juga sebenarnya. Banyak perkara hak sampai dulu boleh, sampai kemudian tak boleh. Sampai kemudian tak boleh. Walaupun hak kait dengan akidah, berkait dengan akidah. Antaranya zaman dulu, zaman Nabi Sulaiman, zaman kamu buat berhala boleh. Berhala boleh. Kemudian tak boleh. Misalnya gitu. Walaupun ada lah apa nama ni perbincangan, hak ni tolak, ni terima, ni tak terima tu, biarlah hak tu, tapi ada lah. Ke mana-mana ada. Gitulah keadaan orang tadi. Jadi tujuan dia suruh bakar, dia suruh jadi abu tu, gitulah maksud dia. Kita boleh pilih lah mana daripada yang tersebut tadi. Kalau dia kata tu serupa hak zahir dia pun tak apa, tak jadi masalah. Hak paling moleknya kita pakai hak tadi lah, dia tak khabar. Keadaan orang tak khabar. Keadaan orang tak khabar dia tak boleh pakai. Sebab kita orang tak sedar lah, tak sedar ke diri, dia merepek kita kata. Dia sebut lah, dia sebut berhala apa dia sebut kau, tak boleh pegang. Jangan kita hukum lagi dia, tak boleh. Sebab dia dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Jangan kita kata kafir. Dia khabar ke tu. Sebab orang miping ngigal, dia tak khabar, tak kira kok dia kecek tu. Dia kata Tuhan 100 pun tak kira, tak boleh pakai. Jadi begitulah. Lepas tu Imam Zuhri buat mari satu hadis celah-celah ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan masuk neraka dengan sebab seekor kucing hak dia ikat. Nak kata dia boleh makan kau kucing itu pun tak. Lepas pun biar kucing tu boleh makan binatang-binatang yang melata di bumi, oh tidak juga. Sampai mati kucing tu kurus. Apa yang tiba-tiba hak ni dah ni nak royak
rahmat Allah, keluasan rahmat Allah, dan rahmat Allah tu mengatasi kemurkaan Allah. Tiba-tiba mari tu Zuhri kata, zalika, bapa mari celah gini supaya manusia tidak sedap hati sangat. Tidak sedap hati sangat, dan supaya ada pihak yang lain tidak putus asa pula. Tidak putus asa. Jadi nak suruh seimbang, takut mari rengah belakangnya sedap hati lah. Tak ada so, tak apa, tengok orang di Tuhan pun juga tak ada buat kebaikan kepada satu pun, boleh hapus juga. Jadi sedap hati. Jadi nak mari celah ni kepada dia. Jangan. Kalau Tuhan tak sayang apa, boleh masuk neraka, kena seksa seseorang tu bukan kerana buat jaya ke manusia. Buat jaya ke kucing pun boleh masuk neraka. Nabi kata, tu kena ingat kan. Jangan buat sedap hati. Jadi kita buat apa-apa tak apa, Tuhan boleh hapus. Sebab tu dia mari celah. Takut-takut ada orang rasa sedap hati dengan sebab hadis-hadis macam tadi. Dan hadis-hadis macam tadi perlu juga. Sebab apa? Sebab kalau tidak, orang ni dia jadi kecewa. Orang-orang banyak dosa tu tak ada harapan, kita tak ada guna dah, tak boleh ke mana-mana pun. Tak ada faedah dah bertaubat pun, tak terima dah. Ke mana-mana pun tak ada dah. Jadi mati dalam keadaan kecewa. Sedih juga kalau lagu tu. Supaya tidak ada perasaan itu. Jadi marilah contoh hak su. Mana Tuhan boleh hapus. Seseorang itu tak ada apa satu kebajikan pun, kalau ada sebab dia boleh hapus. Apa kalau demo banyak dah, apa tu goni amalan gitu ni, tak salah. Janganlah sedih sangat. Janganlah sedih sangat. Jadi kalau jahat-jahat gitu gini pun ada juga kebajikan buat. Jadi jangan putus harapan lah. Jangan putus harap. Kena percaya kepada Tuhan, harap dia. Jadi itu nak suruh seimbang buat pagi hadis ni celah ni. Takut terus buat pagi hak lagu tu, tak sedap hati lah pula. Itu kata Zuhri, maksudnya mari celah tu. Lepas tu super ni juga hadis ni cerita tu, celah-celah cerita hadis tentang orang tadi lah, yang tak ada buat gapo pun kebaikan tu. Lepas tu dia mari hadis hak perempuan tadi, tak ada sebut tu. Dalam hadis Zubaidi dia kata Allah SWT kata kepada setiap suatu yang mengambil sebahagian daripada orang tadi, Tuhan kata addi ma akhadta minhu, buat apa lagi? Apa yang kamu telah ambil daripada orang tu, mana debu dia tu, banyak mana ada denganmu, sebanyak mana ada di daun kayu, buat mari. Sebanyak mana ada di dinding rumah, buat mari. Buat mari. Jadi selong jadi orang. Jadilah orang tadi. Lepas tu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan Nabi SAW cerita ada satu orang dulu, zaman dulu Allah SWT beri harta dan anak kepada dia. Jadi ni lah yang kita kata tidak sesuai tadi. Orang kata orang yang korek kubur tu, korek kubur, gali kubur, ambil kain kapal tu jual, tak sesuai tu. Sebab dia kaya ni, ramai anak. Kira-kira je kalau ramai anak ni, biasalah kan, orang ni kalau dia tidak mampu, susah, anak-anak dia tolong. Jadi kita kata tak sapalah dia tu pergi nak korek kubur, nak ambil kain kapal tu nak jual, cari piti. Itu bukan cara orang kaya kan lagu tu. Jadi boleh jadi cerita tu cerita benda yang cerita berbeza tu, cerita orang lain-lain. Benda tu boleh berlaku untuk ramai manusia dalam dunia ni. Hak dulu saja pun selama mana dah. Jadi boleh kalau ada dua cerita, kalau ada 1000 cerita boleh sampai ke kiamat. Macam-macam kadang orang hak jahat tak ada kebajikan langsung, boleh. Jadi dia kata gapo kepada anak dia? Cuma dalam riwayat ni dia ada perincian sikit, ada penjelasan dia tu lebih itulah rapi lagi tak banding dengan hak dulu. Dia katakan kepada anak dia, mesti buat hak aku suruh. Kalau tidak aku nak beri pesaka ke orang lain. Dia ancam anak-anak dia.
Tak sebui bersama, nak beri ke orang lain. Dia ancam lah, mana nak suruh anak dia tu betul-betul buat dia besar. Gapo dia? Kalau aku mati mu bakar. Sebab tak adil lah. Sebab tak adil. Lain-lain sebab tak adil. Cuma lafaz dia berbeza. Bila berbeza, mengikut kaedah Imam Muslim ni, dia akan mari suku sana. Gapo dia berbezanya? Fa inni lam abtahir. Itu lafaz-lafaz yang berbeza. Aku tak ada sifat gapo pun kebajikan di sisi Allah, tak ada gapo. Dan jika Allah itu dapat menangkap aku, nescaya dia akan menyeksa aku. Teruklah, kata dia. Jadi dia pun janjilah dengan anak-anak dia, ikat janji dengan anak dia, mesti buat lagu tu. Jadi lepas pada dia mati, memang anak-anak dia buat gitulah demi Tuhanku. Kata dia cerita ni. Dia cerita ni Nabi SAW lah asalnya. Memang buat ngerti lagu tu. Ataupun perawi yang lain yang kata gini, tapi tak pernah sabar. Tak pernah sabarnya Rasulullah lah kata. Sebab nak cerita ni betul-betul dia buat lagu tu, siapa dia nak tahu? Kalau tidak Rasulullah SAW. Memang puak-puak dia, anak-anak dia tu buat gitulah ke dia. Boleh jadilah, sebab tu kita kata boleh jadilah apa nama ni, ajaran agama yang kata suruh bakar tu dia mari sini. Kira-kiranya bila bakar tu selamat. Kok mana-mana pun orang ni bila dia bakar tu Tuhan ampunkan dia. Jadi diharapkan jadi gitulah agaknya. Dia bakar macam orang Hindu bakar. Tapi dia ada juga perintah, dia tidak semua juga. Dia ada, kalau sampai makam tertentu tak bakar pun tak, tanda biasa. Sedap clear kalau gitu tak. Setengah-setengah orang tu dia adalah salah seorang anak buah kita juga. Jadi dulu dia tidak Islam, lepas tu masuk Islam, alhamdulillah. Jadi dia cerita dia lah macam mana dia masuk Islam tu. Tanyalah dia dulu. Sebelum dia masuk Islam tu, dia mari jumpa dak dengan anak. Sebelum dia masuk Islam, lepas tu lama lain. Lepas tu dia mari Islam tu. Islam. Oh, alhamdulillah. Lepas tu mengaji ke apa? Mengaji Darul Kausar. Lama kan lah. Lepas pada tu tak apalah, dia royak. Sebab anda tanya dia lagu mana nak boleh masuk Islam. Apa yang mendorong dia? Dia royak ada dua sebab. Salah satunya kata dia, dia kematian lah. Bila orang dia mati, dia pergilah. Ini peristiwa dia sendiri. Dia pergi tu tempat bakar tu. Jadi bila bakar tu kan meleting kan, bukan kena api kan. Dia nyetok. Meleting tu baru tukar kejutlah dia, takutlah. Dia kata, dia mikir gini kau cara seksa nampak buat nanya kau juga teruk nampak tak sesuai. Dia tengok kalau orang Islam tidak begitu, molek tenang, tidak nampak menyeksa gitu. Ni nak apa bedah, apa bumi macam hidup. Padahal mati dah, tapi dia muka kena api kan. Sebab tu dia bekah molek, kena bekah molek. Rasa tu. Yang keduanya dia mimpi. Dia mimpi tu, dia lari daripada api lah. Apa yang besar lah dia. Situ benda. Jadi ada dua peristiwa kata dia, hak besar. Itulah bendanya. Tapi bagi orang yang duduk amal itu amal macam bukan tak ada hak bangun bedah gitu, jatuh bawa tepi tu, lepas tu pergi ambil pula, pergi letak situ pula. Jadi seksa dapat. Tapi hak Tuhan tak siwi hidayah, tak dapat hidayah lagu tu pun. Kan kita kata agaknya sinilah kalau nak ada pun. Sebab zaman dia ni tidak bakar semuanya. Zaman dia buat ni kebelekan ni, hak tidak seperti biasa ni. Tapi orang-orang kemudian, sebab dia cerita sampai dulu, setengah ulama kata dia cerita sampai Bani Israel, macam agama Hindu, Buddha apa, dia dulu daripada agama Islam lagi. Dia memang sabarlah kalau dia ambil punca daripada benda-benda ni. Macam semua anak lembu apa tu, Musa Sabiri. Gak orang-orang Hindu memang sembah lah. Boleh jadi situ punca dia. Tapi kalau kita
kalau kita kaji lah faham molek. Mana hak ni bukan yang diajar oleh Nabi zaman tu. Sama ada semua ada lembu kok itu hak Nabi Musa merka. Marah Nabi Musa, mana tidak kena mengena dengan ajaran Nabi, ajaran hak sesat. Lu ikut tu. Ajaran hak sesat. Hak ni pun tidak betul dia buat peribadi dia gitu je. Jadi dengan sebab tu hak jelasnya kita kata dari segi banyak sudut lah. Lebih moleknya dia tanah manusia ni. Bukan bakal lagi. Sebab bila tanah dalam tanah kan yang selamat. Selamat. Lepas tu dia jadi baja, dia jadi kapal hacul lembu kapal, dia tak ada bahaya kepada orang. Tapi kalau bakar dia jadi cemar udara. Pasak banyak mana. Kalau ada hak penyakit kapal gitu gini, hujan pula kan. Selain daripada hak tadi tu menakutkan tu, menyeksa. Orang kata menyeksa. Selain daripada hak tu, banyak sebab lah untuk kita kata tak molek. Tak molek bakar tu. Hak lebih mulia, lebih hormatnya tanah. Sebab tu banyak juga agama seperti Kristian dan lain-lain dia tanah sebab kita. Tanah. Hak tu lebih mulia tak apa. Lepas tu cerita tadi, setengah-setengah orang kata tadi kau orang ni kan dia jahat. Dia jahat. Ada dalam setengah riwayat tu kata dia gali kubur ambil kain kapan. Setengah-setengah ulama kata sebab itulah ada tunggu kubur sampai itu, kata dia. Bukan tunggu kubur tu Nabi ajar, dia tak ada. Tapi tunggu kubur tu takut. Nya korek kau binatang pun ada juga, nya korek pun boleh jadi juga. Nak ambil kain tu. Sehingga ada nama dia khusus, Nabash. Nabasha ni maknanya orang yang kerja dia korek kubur nak ambil kain kapal. Sampai gitu. Jadi kalau tak duduk situ kak, dia pergi ambil ke dia. Ada orang yang kata gitu. Tapi orang yang duduk kubur dia ambil tu, dia sambil lain. Jadi anak-anak dia buat gitulah. Jadi bila Allah SWT bangkitkan dia, Tuhan tanya dia, apakah yang mendorong kamu buat gitu? Dia kata kerana takutkanmu Tuhan, takut. Qala Nabi SAW kata, fama talafahu ghairuha. Tidak ada sesuatu yang lain yang melepaskannya, menyelamatkannya selain daripada dia kata tu. Hak tu je, ketakutan dia kepada Tuhan tu je yang menyelamatkan dia. Hak lain tak ada. Jadi kalau lagu tu kita ni hak banyak dah judah baik dah ni insya-Allah rasa takut. Ya gini kadang-kadang orang terlajak takut kadang jadi resah. Dekat nak mati tu resah. Macam-macam cerita dalam kepala ni. Macam-macam cerita. Duk bawa orang tu dekat nak mati tak boleh buat lagu tu. Terlajak takut tu. Kita kena ingat bila mati dalam keadaan zahir lagu mana pecah otak, tobek otak luar pun waktu hak zahir. Hakikatnya tidak mengikut waktu. Tidak mengikut waktu. Hakikatnya malaikat mari. Jadi bila kalau orang tu mulia di sisi Allah, malaikat mari tu dengan tenang, dengan molek, tak ada sakit, tak ada kau tidur gitu je. Tak ada seksa, tak ada gapo, bau wangi gapo. Gitu gambaran dalam hadis. Hak kata teruk tu hak tak molek. Jadi kalau kita tu molek, dah tak usah takut, tak usah bimbang. Jadi dia kena lagu mana? Harap kepada Allah SWT dalam keadaan itu. Dia banyak sebab jadi resah orang nak mati. Kalau dia khabar lagi, hak tak khabar tu sekarang hak khabar tu mari pakai duk jerit tepi dia. Hak itulah hak Nabi kata tu mengikut setengah-setengah ulama, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Orang hak nak mati tu dia jadi seksa dengan sebab ahli keluarga dia duk jerit. Apa aku dekat nak mati benar dah kau. Dia serok tu dah. Mana sayu je berasa kan? Orang sekeliling duk jerit. Hak molek je kena kawal diri. Tak usah duk jerit-jerit lah. Kecuali kalau tak boleh nak dah, terutamanya ketika dia tak khabar dah. Tak apa lah. Kalau dia khabar lagi tak usah. Dan setengah-setengah orang tu jahil dia. Kalau orang baca Yasin, kau baca apa Quran, dia takut. Pasal dia suruh dia macam nak mati lalu dia. Lepas tu orang dah baca dah. Jangan takut. Sebab tu dia tidak takut. Hak tu macam makan ubat. Dia kena anggap gitu.
Dia kena anggap gitu. Jadi kalau orang baca tak apa, semua pakai ubat bermolek baru orang tolong. Kita nak baca tinggi tak boleh, kita kena duduk situ. Dah baca dia benda ni, ada kala ni jadi kita siap. Bukan nak suruh mati baca tu. Dia siap. Dengan berkat ayat-ayat Quran tu mana baca, boleh sembuh. Jangan takut kalau orang baca Quran. Kalau orang baca Quran jangan takut. Begitu. Dah kena ingat ni, kena ingat ni. Setara ni Tuhan boleh. Jadi kita ni terutama kalau orang tak tinggal semayang, duduk buat kewajikan banyak dah tu, InsyaAllah. Gitu. Tapi nak kata pasti tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi orang buat kewajikan pun sebanyak mana yang hapus saja. Hapus saja, tak jadi banyak mana kita tak tahu. Kalau kita buat tak boleh pula jadi siapa? Jadi lah, payah juga. Jadi kena gitulah, capur sajalah. Cuma ulama-ulama besar, kalau semasa hidup lebih banyak kita kena ada perasaan takut Tuhan semasa segar. Masa kita tak segar, terutamanya dekat nak mati, kita kena lebih banyak harap ke dia. Jangan takut sana, harap. Tu lebih banyak. Lepas tu hak lagi ni tak ada gapo dah sebenarnya. Dia lafaz dia saja bezanya. Ada satu orang raghasahullah. Tadi rasyahullah. Dan ada beberapa riwayat yang berbeza lafaz dia. Makna maksudnya Tuhan bui. A'tahullah, sama saja maksudnya. Tuhan bui ke apa dia? Harta benda dan anak pinak kepada dia ramai. Fa innahu lam yabta'ir. Tadi lam abtahir, beza lafaz dia. Ni lam yabta'ir, mana dia tak ada sifat gapo-gapo pun kebajikan di sisi Allah. Jadi Qatadah perawi mentafsirkan makna lam yabta'ir tu gapo dia. Lam yabtahir kau mana gapo? Lam yadakhir, mana tak ada sifat. Jadi maknanya pengajaran daripada hadis ni, daripada ayat Quran, gapo banyaklah lagu ni. Dia kena ada simpanan untuk akhirat ni. Supaya kita dalam dunia nak simpan piti jugalah untuk hari depan, masa depan, hari tua. Kita kata macam-macam lah. Buat simpanan kan. Hak ni simpanan dalam dunia, itu pun perlu juga. Hak lebih perlu lagi hak lepas tu, akhirat. Dia kena ada simpanan. Bila ada simpanan tu sedar lah. Sedar. Jadi simpanan ni bukan hak kita buat kewajikan tu lah. Kalau nak kira je, kalau tak derma, tak sedekah ke apa, kita boleh buat makan diri, sedar lah. Ikut kita makan ayam percik gapo pun boleh beli belakang kan. Kita sedekah utama ke orang. Kita simpan untuk kita tak ada. Tak ada gapo learning untuk akan datang. Jadi apa ni, jangan duduk ingat nak simpan nak buat rumah saja, nak beli kereta saja, nak go ni saja. Iyalah, itu ada juga. Tapi jangan sekarang. Sebab ada kalanya kita simpan tu tak ada siapa situ mati dulu. Hak lebih baik sebenarnya nak simpan untuk akhirat. Hak tu tentu. Boleh. Sebab apa? Kita simpan dengan Allah SWT. Kalau ada dalam dunia simpan dengan bank kau ni dah haram mari, perang mari, kita cari, lari, bawa selas pinggan. Tak ada dah. Kau calana kalau kita tinggal keadaan dunia. Tapi kalau jadi pun, jadi boleh lah. Tidak salah nak simpan tu, tidak salah. Cuma kena ingat benda tu. Tapi kadang-kadang kita ni tak mari gitu lebih banyak tu. Padahalnya nak kira tak tahu lah nak mati. Jadi kalau tak ada simpanan tu berat. Kalau tak ada simpanan hak dunia ni pun kita serah dah. Hak tu pengajaran lah. Tuhan nak ajar, nak tunjuk kepada kita betapa pentingnya simpanan ni. Simpanan ni penting. Ada itu disebut lam yabta'ir indallahi khair. Dia tak simpan apa-apa kebajikan pun di sisi Allah. Jadi simpan itu dengan Allah. Dalam hadis Syaibab dia kata fa innahu wallahi mabta'ar. Lafaz dia berbeza, maksud dia sama. Tak ada simpan apa-apa. Semua tadi juga. Dalam hadis Abi Awana mam ta'ara.
Dia biasa dalam bahasa Arab ni ba tukar dengan mi. Macam Bakkah, Mekah, Makkah. Jadi Makkah, Bakkah. Hak ni mabtar. Mamtar. Biasa lagu tu. Tukar ba dengan mi dengan ba, biasa. Tapi maksud dia sama saja. Dia nak ayatkan dia. Imam Muslim ni lagu tu lah. Kalau ada beza sikit-sikit, hak ni lafaz lagu siapa dia dalam riwayat siapa? Dia riwayat ni. Hak ni riwayat orang ni. Dia royak. Titik. Padahal tak payah royak tu pun tak ada gapo kepada kita ni. Kepada kita hak Melayu ni. Tak ada pandang belakang ni. Beza lafaz ni. Tapi dia nak royak amanah. Dia ingat molek. Catat tadi apa molek. Hak ni dia ambil daripada orang ni. Daripada orang ni tidak lagu ni. Tu amanah ilmu dalam menerima hadis. Ulama-ulama kita sampai gitu sekali usahanya. Gano akhijat lagu ni dah. Habis hayat dengan gitu. Tak ada dalam orang lain. Nak menaga-naga tak ada. Habis hayat dengan ni. Sebab itulah, sebab kita maklum dah setengah-setengah. Sebahagian daripada kita ni tak ada. Mungkin sebahagian lagi tak tahu. Imam Muslim ni mati lagu mana? Mati tak khabar makan orang sama. Maknanya tak ada kau satu tanya bini ada gam dia tu. Dia buat kajian ni. Nak jaga benda-benda lagu ni, nak tulis ni bukan komputer sebab melon ni. Tahu komputer tu malas lagi kita. No. Tak buat gam satu lagi. No. Boleh. Senang lah. No. Bukan. Payah ni nak buat ni. Siapa tajuk pun tak ada buat ni. Imam Muslim. Tajuk dalam kitab di mana rawi buat. Bukan dia diri buat. Jadinya tanya. Tunggu dia buat kajian. Tak ada. Masuk pula. Buat kerja. Gitu. Tiba-tiba ada lah orang buat mari. Nyada lah orang buat faham. Buat mari sekarang. Buat tamat. Dia pun masuk dalam bilik. Bila buat kerja tak saya berhenti. Kalau berhenti jadi lagu lain. Orang nulis ni. Tadi ideanya lagu lain. Bila berhenti jadi lagu lain. Itu kata orang nulis, orang buat kajian. Lepas tu kalau dia nak makan bila-bila tu dia tak khabar habis karung. Bahkan habis karung lagu mana. Perut sakit tu lah bawa mati Imam Muslim. Bukan senang kita nampak begitu je. Apa faedah ya benar boleh tak boleh. Ini muka hadis Nabi. Nak jaga. Lepas tu dia jaga ni, dia kemah ni royak ni, sanadnya tinggi kedudukan. Bukan sanad main-main. Rendah-rendah tak. Dia jaga pun. Itulah kelebihan dia. Itulah pesaka dia tinggal. Kepada kita 1000 tahun lebih dah orang dia baca saja. Itulah kelebihan dia. Nampaknya kita sekat dulu malam ni. Wallahu a'lam. Akhirul da'wana. Alhamdulillah.